لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Asy-Syarif Meru Klang, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, muallimin, muallimah, hadirin, hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sudi pandang kita pada hari ini. Hadirin sekalian, kata ulama, orang yang mana dia sudi untuk menjadi tetamu-tetamu Allah, maka insya-Allah dia akan menjadi tetamu-tetamu Allah di syurga nanti. Tapi kalau dia tak sudi nak menjadi tetamu-tetamu Allah di dunia ini, jangan perasan dan jangan haraplah dia akan menjadi tetamu-tetamu Allah di akhirat nanti. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perlunya kita mempersiapkan diri kita untuk hari selepas matinya kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung pada perbincangan yang seterusnya pada kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, bab yang ketujuh, iaitu mengkagumi diri ataupun dalam bahasa Arabnya ujub. Bahasa Melayu pun ujub jugalah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan, suka saya untuk mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah ataupun selawat nariyah ataupun selawat kamilah. Hadirin hadirat yang hafal boleh sama ikut, yang tidak hafal boleh sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan kita selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya perkatakan tadi, hari ini kita nak bincang berkenaan tentang sifat mazmumah yang ketujuh, iaitu sifat ujub. Jadi hadirin sekalian, semua orang akan boleh terkesan dengan sifat ujub ini. Tak kisahlah apa jua status dia, mereka akan mereka akan terkesan dengan sifat ujub ini. Dia boleh datang dalam berbagai bentuk, sama ada yang pertama dalam bentuk rupa masing-masing. Ada yang mana dia ini Allah Ta'ala bagi kelebihan handsome, lawa. Mulalah dia pergi cermin tu, dia akan lawa juga aku ni, cantik juga aku ni, garang juga aku ni, ayu juga aku ni.
Dia pergi apa dia? Dia pergi cermin, orang tak nak puji dia, dia puji diri dia. Ya? Jadi datang ujub. Datang apa dia? Datang kagum terhadap diri masing-masing. Di atas apa dia? Di atas rupa masing-masing. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya apa dia? Seterusnya mungkin datang pada faktor usia. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia kesihatan misalnya. Dalam keadaan usia dia 73, 93, sihat lagi misalnya. Itu Haji sihat lagi, umur dah 93, nak ni sihat lagi. Ya? Maka dia kagum terhadap umur-umur dia. Ada yang dia kagum terhadap apa dia? Terhadap jawatan-jawatan dia. Itu jawatan. Ya? Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila diberi pangkat dan sebagainya, well, you know me. Kamu tak tahu ke saya memang apa dia? Saya memang layak misalnya. Maka kagum dengan jawatan-jawatan. Seterusnya apa dia? Kagum terhadap keturunan-keturunan dia. Ya, ada yang keturunan-keturunan bangsawan. Lahir-lahir je, dibagi apa dia? Dibagi keturunan-keturunan yang baik misalnya. Ya, lahir-lahir je, rupanya aku ni ada Nik misalnya. Siapa yang ada nama Nik ni, dia keturunan sultan, raja dan sebagainya. Ada yang apa dia? Ya, yang nama dia ni orang kenal bahawa dia ini adalah keturunan-keturunan raja. Maka dia bangga dengan keturunan dia. Ada orang yang dia bangga dengan apa dia? Dia bangga dengan anak-anak dia. Anak-anak dia semua cemerlang. Ya, berjaya. Masuk universiti. Ada PhD. Ada doktor. Tok Haji, macam mana anak-anak ni boleh berjaya ni? Ada tips tak tips untuk kongsi pada saya? Ya, dia pun jawab, tak ada apalah saya buat, memang keturunan saya cerdik-cerdik pandai, dia kata. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semua orang tidak akan apa dia? Semua orang tak akan terlepas daripada sifat ujub. Ada yang ujub dengan harta. Dia ada rumah besar, dia ada tanah banyak, dia ada kereta lawa, dia bangga dengan harta-harta dia. Dan sifat-sifat ini boleh apa dia? Boleh membakar amalan-amalan kita seolah-olah kayu api membakar kayu lalu menjadi debulah amal kita. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semua orang tak terlepas dengan sifat wujud ini. Walaupun dia ni siapa pun, walaupun dia ustaz, bila ustaz dia bangga dengan apa dia? Kalau misalnya kita dekat tempat orang yang tak kenal kita misalnya, ya, bila orang panggil pak cik untuk pak cik. Kan? Bila dah 2-3 jam sembang, oh ustaz rupanya, kan? Bangga pula kita, ujub pula kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, jadi perasaan-perasaan ini perlu kita jaga. Perlu kita apa dia? Perlu kita jaga daripada dalam dan juga luar. Kalau kita keluarkan, itu namanya riak. Tapi ujub ini kita diam-diam ni kita rasa, oh aku ni ada banyak kelebihan. Ya, yang pergi ngaji misalnya, ya, mula merasakan diri lebih. Makna ujub ni apa dia? Makna ujub ni dia merasa bahawa diri dia sempurna lebih daripada orang lain. Dari apa dia? Daripada rupa dia, daripada harta dia banyak lagi daripada orang lain. Daripada ilmu dia banyak lagi daripada orang lain. Daripada apa dia? Daripada pangkat dan jawatan dia lebih lagi daripada orang lain. Dan macam mana nak lawan ujub ini? Nak lawan ujub ini dengan kita merasakan bahawa setiap yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa boleh datang ujub? Kerana mereka rasa setiap yang dimiliki itu adalah datang daripada diri dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila datang aja apa-apa aja, misalnya Allah Taala bagi dia apa dia? Rumah besar. Tok Haji cantik rumah, cantik. Dia akan kata apa dia? Dia akan kata, rumah ni pinjaman je, aku pun tak boleh bawa ke dalam kubur, dia kata. Maknanya apa dia? Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wujud bagaimana? Kamu tak tahu ke saya ni pensyarah, dia kata, pensyarah. Kamu tak tahu ke saya ni doktor. Kamu tak tahu ke saya ni engineer, kata dia. Nak apa dia? Nak bagi tahu dia ni hebat misalnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ujub ni penyakit hati yang berbahaya yang boleh datang kepada semua orang. Kenapa dia boleh datang? Kerana khususnya di bumi Malaysia ini kita duduk berbilang bangsa. Ada kita bila apa kita panggil apa dia? Kita panggil kita duduk masyarakat majmuk. Ada orang kafir, ada orang Islam. Yang mana kalau kita tak pergi belajar, kita akan ikut
bagaimana tindakan-tindakan orang-orang kafir. Orang kafir ni bagaimana tindakan dia? Tindakan-tindakan dia selalu menunjuk-nunjuk. Kalau beli rumah nak menunjuk-nunjuk. Kalau beli kereta nak menunjuk-nunjuk. Kalau apa dia? Kalau belajar nak menunjuk-nunjuk. Jadi terkesan kepada siapa? Terkesan kepada orang sekeliling. Siapa dia? Kita lah, orang Islam. Bila kita tak pergi belajar, maka kita cenderung untuk kita rasa ujub, kagum terhadap diri kita. Lantas apa dia? Lantas kita nak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Maka timbullah rasa riya, ujub, sum'ah dan takabur ini. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perlunya kita jaga diri kita daripada penyakit tersebut. Jadi mengikut ulama apa dia? Mengkagumi diri ujub ini iaitu menganggap dan merasakan dirinya lebih dari orang lain. Ada rasa lebih aja, itulah ujub. Dia rasa lebih apa dia? Bila dia boleh baca sedap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila dia rasa dia ni lebih je daripada orang lain, ujub tu dia. Bukan susah pun. Bila dia sedekah lebih daripada orang lain, bagus dah sedekah. Pergi masjid ni, sedekah, tengok orang lain RM1 je, dia bagi RM50. Aku ni bagus lagi daripada orang lain. Ujub lah tu, ujub. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila kita sekolahkan anak, sekolahkan anak. Anak kamu sekolah mana anak kamu? Anak saya sekolah FCMK je. Oh, anak aku sekolah private school dekat United Kingdom. Ujub lah tu. Bila kita mula je merasa lebih pada orang lain, maka apa dia? Maka itulah yang dinamakan ujub. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh ke ujub, Ustaz? Tak boleh. Kenapa dia? Kerana dia membakar amal-amalan kita, lalu menjadi debulah amal kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, iblis dan syaitan ni dia sangat licik. Dia suruh kita buat baik untuk apa dia? Untuk kita buat ujub. Dia suruh kita sekolahkan anak untuk apa dia? Untuk ujub, untuk rasa kita ni kagum terhadap diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jangan ingat orang yang kagum terhadap diri dia ni hanya orang-orang yang kaya sahaja. Orang yang miskin akan kagum terhadap apa dia? Kelebihan yang dia ada. Apa yang dia ada? Dia petani, maka dia akan kata, orang-orang yang dekat atas jangan bangga. Kalau saya ni sebagai petani tak tanam kangkung, orang kaya pun tak makan kangkung, dia kata. Dia bangga dengan usaha dia. Maknanya semua orang apa dia? Semua orang terlibat dengan ujub ini. Melainkan apabila dia merasakan segala kelebihan, segala kebaikan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk merasakan ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ianya datang daripada hati yang khusyuk, khuduk dan tawaduk, merasa rendah diri bahawa segala yang dimiliki dan segala yang dicurahkan, segala bakti, segala apa yang diinfakkan hanyalah kemampuan-kemampuan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada diri dia, bukan semata-mata atas usaha dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kata apa dia? Kata pengarang ini, ya, seperti membanggakan dirinya lebih berilmu. Jadi hadirin sekalian, berhati-hati. Kalau kita rasa kita ni hebat dalam berilmu, iblis dan syaitan lebih lagi daripada kita. Tapi kenapa iblis dan syaitan ni dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka? Kerana dia ini ada sifat ujub. Dia kata apa dia? Dia kata khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Dia kata, hey Adam, kamu ni hanya dicipta daripada tanah je, tanah. Sedangkan aku ni dicipta daripada api, dia kata. Aku ni apa lagi? Aku ini lagi hebatlah maknanya. Maknanya dia ujub, dia rasa dia lebih daripada Adam. Yang menyebabkan dia sombong, lalu Allah humbankan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu syaitan ini yang dia belajar daripada dulu sampai sekarang ni, walaupun banyak menggunung, tetapi dengan sifat ujub itu menghancurkan, memusnahkan segala apa dia? Segala ilmu-ilmu dan segala bakti yang dia ada. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam tindakan kita, bila nak sedekah ni, hati kita yang paling penting kita perlu jaga. Dalam kita nak infak, dalam kita nak buat baik, dalam kita nak buat sesuatu, hati kita. Nak beli rumah ni, buat apa beli rumah? Nak beli rumah. Beli rumah, orang lain beli rumah, betul tak? Tapi kita nak beli rumah ni, buat apa beli rumah?
Ustaz, saya nak beli rumah ni untuk supaya saya boleh bertakwa kepada Allah. Menghidupkan rumah-rumah saya dengan majlis-majlis zikir. Menghidupkan rumah-rumah saya dengan apa dia? Dengan qiyamul lail. Menghidupkan rumah saya dengan tadarus Al-Quran. Maka belilah rumah, tak ada masalah. Tapi ni beli rumah buat apa? Saya ustaz, duit banyak. 2.6 bilion dia kata. Duit saya banyak ustaz. Jadi saya tak tahu duit saya nak buat apa ni. Jadi saya buat rumah 1 ekar dari 1 ekar. Jadi buat apa? Nak menunjuk kepada orang. Kenapa buat rumah besar-besar ni? Saya buat rumah besar ustaz sebab saya ni UPSR tak ada, tapi saya nak buktikan bahawa saya boleh berjaya. Kawan-kawan saya yang ada degree pun rumah beli dekat apa dia? Beli dekat rumah teres berapa kaki je. Saya boleh buat rumah 1 ekar. Nak apa dia? Mujuk, nak apa? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam perkara tersebut ianya ada kaitan dengan sabar. Sabar ini terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertama apa dia? Sabar ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, sabar kita sabar. Kemudian yang kedua apa dia? Sabar di dalam kita menghadapi ujian. Sabar kita sabar. Yang ketiga apa dia? Sabar daripada melakukan maksiat. Ada ruang untuk melakukan maksiat, kita sabar kita. Yang keempat apa dia? Sabar di dalam apa dia? Sabar di dalam menjaga hati kita untuk tidak riak, ujub, sum'ah dan takabbur. Berapa ramai orang yang mana dia dibagi harta, dia bagi kemewahan, dia bagi pangkat, dia bagi kelebihan, dia tak mampu sabar. Bila dia dapat harta banyak je, mula dia nak riak. Tak sabar lah tu, tak sabar. Bila anak dia dapat 9A je UPSR, 9A SPM je, kenapa kamu boleh, anak kamu boleh dapat 9A ni? Kamu tak tahu ke? Kami ni pensyarah. Isteri saya pun pensyarah. Kami daripada baka-baka yang bagus. Dan kami layak untuk anak kami 9A, nampak tak? Dia kagum terhadap diri dia. Dia ujuk. Dia apa dia? Dia rasakan dia hebatkan apa dia? Kan diri dia. Tapi dia tidak meletakkan apa dia? Segala kehebatan, segala kemampuan yang dimiliki itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penyakit-penyakit ini yang kita perlu jaga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekarang ni zaman apa dia? Zaman orang yang mana mereka tidak mengenal nilai dan juga tidak memahami fokus yang dia perlu ada kat atas muka bumi Allah Ta'ala. Bila kita tengok kan anak-anak kita ni, bila kita tak ajar dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf ni, maka mereka tak kenal buat apa hidup ni. Maka lahir-lahir je kan, hidup nak buat apa hidup? Hidup nak senang lah ustaz. Boleh apa dia? Boleh langgan Isro, tengok Maharaja Lawak, ketawa terbahak-bahak dia tu. Hidup nak senang lah ustaz, boleh beli motor, boleh beli kereta. Anak-anak kita kecil je, hidup nak apa? Hidup nak beli apa dia? Hidup nak beli basikal lajak, dia tu basikal lajak. Bila tanya, bila besar sikit, hidup nak buat apa hidup? Hidup nak buat beli iPhone X. Tengah kumpul duit beli iPhone X. Anak kita dia tak tahu fokus yang dia perlu kejar. Yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan dia berlumba-lumba kepada perkara yang tidak sepatutnya. Orang lain berlumba-lumba untuk ketaatan pada Allah. Anak-anak kita hari ini, masyarakat kita pada hari ini berlumba-lumba untuk menunjukkan siapa paling bijak, siapa paling kaya, siapa paling cemerlang, siapa paling hebat. Tetapi tidak kepada perkara-perkara ketaatan. Siapa yang paling beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi sedemikian. Kenapa dia? Kerana tidak memahami fokus yang diperlu kejar. Kenapa tidak memahami fokus yang diperlu kejar? Kerana mereka tidak pergi belajar. Orang yang memahami fokus nilai ni, maka hadirin sekalian, dia teratur hidup dia. Dia tahu nilai apa yang dia perlu kejar. Kita tengok, kita tanya Pak Cik. Pak Cik, bila menangis ni kan, bila menangis ni, kita bagi es krim. Agak-agak Pak Cik tu nak diam. Tak diam. Budak-budak ni, kalau dia menangis, kita bagi geran tanah. Makin menangis, dia makin nangis. Tapi kalau kita bagi es krim, diam. Tapi kalau Pak Cik ni menangis, kita bagi dia geran tanah, mau senyum sampai ke telinga dia. Kenapa? Kerana memahami nilai. Jadi sebab itu kita pentingnya memahami nilai. Dalam hidup ni kita tahu apa yang perlu kita kejar. Jadi kita tengok orang lain duk kejar rumah, duk kejar tanah ni, buat apa? Semata-mata nak menunjukkan kagum terhadap diri masing-masing. Yang mana akhirnya menghancurkan setiap amal yang dia buat. Bermati-matian, pagi petang, siang malam, hanya untuk perkara yang tidak dibawa mati. Bila kita tanya Pak Ji,
Pak Haji ni duk pagi petang siang malam cari duit ni buat apa Pak Haji? Ustaz, saya cari duit ni untuk hari tua ya, untuk hari tua. Padahal tua dah. Tapi dia kata untuk hari tua. Dalam Islam tua ni berapa umur tua? Tua ni umur 40 hingga ke umur 70, itu tua. Habis kalau lebih daripada itu kita panggil apa Ustaz? Kita panggil tua bangka kita panggil. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan macam orang putih. Orang putih ni kalau umur 40 ni bagi dia baru permulaan hidup. Maknanya sebelum tu main-main je lah, main-main. Oh Islam tak Islam. Islam umur 40 ni adalah umur tua kita. Maka apa dia? Kita perlu mempersiapkan hidup kita selepas matinya kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apa dia? Maka dia memahami nilai. Bila faham nilai, dia duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun tidak dijanjikan dengan emas, tidak dijanjikan dengan tanah, tidak dijanjikan rumah-rumah, tapi kenapa dia boleh istiqamah duduk dalam majlis ilmu ini? Kerana memahami nilai. Nilai iman ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itu dia rasa tenang duduk dalam majlis ilmu ini. Berbanding orang yang sekarang duk kira duit untuk sentiasa mengkagumi diri dia. Pagi-pagi je pergi bank, bukan nak keluarkan duit, nak tengok berapa angka-angka tu. Makin bertambah ke makin berkurang. PL tu, PL jenis banyak duit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu beruntung orang yang dia tahu fokus apa yang dia perlu kejar dalam hidup. Kalau tak kita penat je penat. Pagi petang siang malam cari duit ni bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati, yang akhirnya kita tak bawa pun kemegahan-kemegahan ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bermegah-megah dengan jawatan, dia tidak bawa jawatan dia. Yang bermegah-megah dengan apa dia? Dengan follower dia di Instagram, di Facebook, dia kagum terhadap likers dia. Sedangkan yang follow dia berjuta-juta, seorang pun tak boleh follow dia dalam kubur. Yang bangga dengan kereta-kereta dia, duk hari-hari lap kereta, duk hari-hari tukar sport rib, yang mengumpulkan harta kereta 5-6 biji, sebiji pun tak boleh dia nak bawa dalam kubur. Maka rupa-rupanya apa yang kita kejar pagi petang siang malam itu hanya apa dia? Hanya meletihkan kita di dunia dan tidak memberi apa-apa manfaat untuk hari akhirat. Bila kita kata, kenapa kamu tak pergi kuliah? Saya muda lagi Ustaz. Saya ni sekolah lagi. Bila dah habis sekolah, kenapa tak pergi kuliah? Saya Ustaz sibuk jaga apa dia? Saya jaga anak, dia jaga anak. Bila dah pencen, kenapa tak pergi kuliah? Kenapa tak pergi kuliah? Saya ni Ustaz tak pergi kuliah, dah sakit dengkul. Dah sakit lutut dah tu. Orang ni kalau dia tak memahami fokus dalam hidup dia, maka sentiasa beralasan. Kerana apa dia? Kerana fokus yang dia nak kejar bukan akhirat, tetapi yang dia nak kejar dunia. Dia nak apa dia? Nak supaya orang kagum terhadap diri dia. Dalam hidup ni, kenapa kita kejar ni? Kenapa kita kerja sungguh-sungguh ni? Saya kerja sungguh-sungguh Ustaz, biar saya dapat naik pangkat jawatan. Nanti orang mula pandang saya. Mula dia kagum terhadap diri dia. Saya, kamu sekolahkan anak, kenapa sekolahkan anak? Saya sekolahkan anak ni biar orang pandang anak saya. Biar anak saya ni orang tak lekeh. Biar orang kata anak saya ni hebat misalnya. Kita ni bermati-matian pagi petang siang malam untuk apa dia? Untuk membina diri kita supaya orang kagum terhadap diri kita dan mulalah kita kagum terhadap diri kita. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara mazmumah yang kita perlu jauhkan. Yang mana kita duduk atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita kena jelas bahawa yang perlu kita kejar adalah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beli rumah untuk redha Allah. Kita beli apa dia? Kita beli kereta untuk redha Allah. Kita beli motosikal untuk redha Allah. Kita belajar untuk redha Allah. Dan segala yang prinsip, niat yang kita tujukan untuk redha Allah, maka dia akan menatijahkan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita ingin miliki, yang tidak menjurus kepada redha Allah, maka dia tidak memberi apa-apa manfaat untuk di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang sekolahkan anak bukan untuk redha Allah, untuk pandangan-pandangan manusia, anak tersebut ada ilmu banyak mana pun tidak memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Sesiapa yang membeli kenderaan, membeli rumah, membeli tanah untuk menunjuk-nunjuk, maka apa dia? Hanya senya yang dia beli tersebut untuk membinasakan diri dia sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Seterusnya apa dia? Ya. Seterusnya kata pengarang ini, ya, tanpa bimbangkan kehilangan perkara-perkara tersebut. Ya, orang yang mana dia ini ujub ni, dia tak bimbang bahawa bahawa apa yang dimiliki ini akan hilang. Sedangkan apa dia? Bila-bila masa je Allah Taala boleh tarik. Jangan banggalah dengan jawatan kita. Jangan banggalah dengan ilmu-ilmu kita. Mentang-mentang kita dah pandai sikit kan, mulalah kita nak memperbodohkan orang. Ya, dengan kata apa dia? Kamu ni kenapa bodoh sangat dulu masa kecil-kecil tak pergi belajar, kan dah bodoh sekarang. Mudah aja kita nak memperbodohkan orang. Mentang-mentang dah pandai dibodohkan orang. Berapa ramai orang macam tu? Ramai. Bila dah pandai, ujub dia ujub. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah boleh hilangkan segala ilmu yang ada pada kita ni sekelip mata. Keluar masjid, naik motor, orang langgar kepala kita. Habis terus, hilang terus. Sebab itu kita jangan sombong. Kerana apa dia? Kerana segala yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melampau yang ianya, dan melupai yang ianya pemberian daripada Allah Taala kepadanya. Dia lupa bahawa semuanya pemberian Allah. Ujub ini adalah punca takabbur. Nampak tak? Punca takabbur apa dia? Adalah ujub. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, tanda-tanda ujub ini, kerana apa dia? Kerana seronok mengikut hawa nafsu. Orang yang mana dia ini terlalu ikut hawa nafsunya, maka dia adalah orang-orang yang ada cenderung untuk mendapat penyakit ujub. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik ni siapa dia? Orang yang cerdik ini adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk selepas matinya dia. Orang yang tak cerdik ni siapa? Orang yang tak cerdik ni manittaba'a hawahu. Orang yang apa dia? Orang yang mengikut hawa nafsunya. Orang apa dia? Orang yang mana dia ini cenderung untuk mengikut hawa nafsunya, inilah orang yang tak cerdik. Bila dia apa dia? Bila dia nak makan, ikut hawa nafsu. Orang misalnya makan sepinggan cukup, dia 3 pinggan tak cukup. Ikut hawa nafsu. Maka apa dia? Maka inilah orang yang tak cerdik. Bila dia nak apa dia? Bila dia nak beli rumah, orang beli sebiji, dia beli 10 biji. Lepas tu mati, sebiji pun tak boleh bantu dia. Orang cerdik, dia beli 10 biji juga. Sebiji dia guna 9 biji lagi, dia buat mahat tahfiz. Contoh. Cerdik tak? Cerdik. Mempersiapkan hari selepas matinya dia. Apapun tindakan kita, pastikan ada kaitan untuk hari selepas matinya kita. Ni kita pergi masjid ni, ada tak kaitan untuk hari selepas mati? Ada. Datang kita. Lepas tu kita pergi makan nanti, contohnya pergi makan Medang lah, Medang ke Mentong ke, mana-mana restoran kan, kita makan ni, kita belanja orang misalnya, yang meja tu tak apa saya bayar contoh. Kita apa dia? Setiap kali tindakan kita ni ada kena mengena dengan selepas matinya kita. Kalau kita apa dia? Kalau kita datang, pastikan dalam hidup kita ni kita infakkan segala harta kita. Jangan tak ada satu hari pun kita tak infakkan harta kita. Untuk apa dia? Untuk kita melatih diri kita, untuk kita merasakan bahawa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Siapa yang mana dia ini, orang yang mana dia ni kedekut, dia ada sifat wujud dalam diri dia. Kerana apa dia? Dia rasa, kenapa kamu tak nak infak pada orang tu? Kamu tengok tak orang tu ada 4 kaki, ada 2 kaki, ada 2 tangan, ada 4 panca indera yang dia boleh gunakan untuk dia berusaha. Kenapa dia perlu minta-minta? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana dia ni pemurah, dia akan bagi je tanpa dia perlu bangga bahawa tengok aku ni. Aku ni boleh kaya sebab aku berusaha lah. Dia tu pemalas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam, kalau dah milik dia, kalau dia tak berusaha pun dia akan dapat. Contoh, lahir anak sultan, anak raja, anak Perdana Menteri, kaya. Lahir kaya. Ada orang yang mana dia berusaha, tapi tak kaya-kaya. Kenapa dia? Kerana bukan bahagian dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Ustaz, saya ni berjaya sebab apa dia? Sebab hari-hari saya rotan anak saya. Hadirin sekalian, orang lain pun rotan anak juga, tapi tak berjaya. Nak beritahu bukan apa dia? Bukan rezeki dia. Jadi kalau kita dapat, jangan sampai kita rasa bahawa itu adalah usaha kita semata-mata. Kerana semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana ujub, dia apa dia? Dia ni bakhil. Kedekut bin Haji Bahil kita kata.
Tapi orang yang mana hadirin sekalian, dia ini tak ada sifat ujub, dia akan apa dia? Dia akan menjadi pemurah. Dia akan infakkan harta dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, baik. Sifat ujub ini suatu kelakuan hati yang sangat berbahaya dan tercela, kata pengarang. Ia membinasakan pahala ibadah dan menghilangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Kerana orang yang masuk ujub ni dia rasa dia boleh selesaikan segala masalah dia sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia kagum terhadap diri dia. Bila ada masalah, contoh kan, bila ada masalah bisnes, ada masalah buat assignment misalnya, ada kerja-kerja di office misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia rasa dia bangga terhadap diri dia, dia bangga dengan kebolehan diri dia, menyebabkan dia, bila orang ajak dia sembahyang, jomlah sembahyang, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, engkau sembahyang sajalah, aku tak payah itu. Kenapa dia? Kerana dia sibuk nak siapkan kerja-kerja yang bos bagi. Dia rasa dengan apa dia? Tanpa pertolongan Allah, dia boleh selesaikan. Ini orang ujub. Orang yang mana dia meletakkan pergantungan diri dia kepada Allah Ta'ala, bijak macam mana pun dia, PhD ke, doktor ke, pensyarah ke, CEO ke, maka apa dia? Maka dia perlu juga pertolongan Allah. Dia tinggalkan dulu kerja-kerja dia, maka dia apa dia? Mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak ujub. Orang yang tidak ujub ni, maka apa dia? Maka dia merasakan bahawa diri dialah yang boleh menyelesaikan masalah-masalah tersebut tanpa apa dia? Tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sombong. Lalu apa dia? Orang yang ujub ini Allah tak bantu diri dia. Silap-silap hari bulan ni buat kerja, office blackout, tak sempat shift, habis data-data yang kita buat hilang. Kenapa dia? Kerana Allah tak bantu kepada orang yang ujub. Ada kisah yang dimasukkan di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Yang bermaksud, ingatlah peristiwa hari peperangan Hunain, yang mana kamu telah merasa bilangan kamu cukup ramai, lalu kamu memandang lekeh kemampuan kepada kekuatan musuh hingga kamu dikalahkan. Anggapan kamu itu tidak menolong kamu sedikit pun. Nampak tak? Pada peperangan Hunain, Allah Ta'ala tegur orang mukmin ni. Dia tengok bilangan orang mukmin ramai ni, dia rasa apa dia? Dia rasa ini confirm menang ni, confirm menang. Baik itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan rasa ujung, kerana Allah tak akan bantu. Baik itu hadirin sekalian, orang yang mana dia meminta-minta jawatan. Dia, aku boleh buat ni, aku boleh buat. Bagi ke aku. Dia orang tak lantik pun dia. Dia tak layak pun sepatutnya. Tapi dia rasa aku boleh. Allah tak bantu orang yang minta-minta jawatan. Kenapa dia kagum terhadap diri dia. Tapi orang yang mana hadirin sekalian, dia ini rendah diri, orang yang angkat diri dia, orang yang tak minta jawatan, Allah akan bantu diri dia. Tapi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita ini orang ni minta jawatan ni. Kita tengok situasi juga. Kalau situasi tu contohnya di dalam satu kampung, memang dia layak misalnya. Kemudian dia minta jawatan tersebut untuk apa dia? Untuk mengelakkan daripada kampung tersebut jadi kucak-kacik, maka itu cerita lain. Tapi ceritanya apa dia? Dah lah tak layak, tapi minta jawatan. Allah tak bantu orang yang meminta-minta jawatan. Seperti dalam ni, dia kagum, aku boleh buat, aku boleh. Lalah apa dia? Allah tak bantu. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah tak bantu kepada orang-orang yang meninggi diri. Allah hanya bersama dengan orang-orang yang tawadhu, orang yang berendah diri. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya Ibnu Mas'ud ada berkata, al-halaku fi ithnain al-qanutu wal-ujub. Kebinasaan itu mempunyai berpunca daripada dua perkara. Yang pertama, putus asa dari rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, merasakan diri lebih dari orang lain lalu memandang lekeh kepada orang lain, yakni ujub. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kata Ibnu Mas'ud apa dia? Ada dua perkara yang menyebabkan diri kita ni binasa. Yang pertama apa dia? Yang pertama,
apabila dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila dia buat dosa ni, ya, kenapa kamu tak nak bertaubat? Saya rasa Allah dah tak ampun dah saya, ustaz. Kenapa kamu kata sedemikian? Saya ni banyak dosa, ustaz. Allah dah tak ampun. Kalau saya taubat, besok saya buat lagi. Lebih baik saya tak payah taubat. Dia berputus asa terhadap diri dia. Ini orang ni akan binasa. Bila kita tangguh-tangguhkan taubat kita, kita tak tahu bila kita akan mati. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kena sentiasa bertaubat. Dan kita kena apa dia? Bersangka baik pada Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah dan Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman apa dia? Ya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Wahai Muhammad, kamu katalah kepada hamba-hambaku yang mana mereka ni berputus asa pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa kepada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita semua. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, banyak mana pun dosa kita. Hatta kita dah bunuh 1000 orang pun, hatta kita dah zina banyak mana pun, hatta kita dah buat apa dia, dosa kita menggunung di antara langit dan bumi sekalipun, Allah boleh ampunkan. Sama ada kita nak dengan tak nak, saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ustaz, saya ni dah buat dosa, taubat, buat dosa lagi, taubat, dosa lagi, taubat. Allah boleh ampun ke? Ya, Allah Ta'ala boleh ampun. Kita kena bersangka baik pada Allah Ta'ala. Allah ni mengikut apa yang kita rasa. Kalau kita bersangka buruk pada Allah, Allah tak boleh ampun lah. Allah tak boleh ampun lah. Kenapa dia? Kerana kita bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita yakin Allah boleh ampun, Allah akan ampunkan diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dengan kalau kita, aku ni doa ni, Allah boleh ke perkenankan ni? Kita tak yakin dengan Allah. Allah tak akan perkenankan. Tapi kita yakin insya-Allah Allah boleh perkenankan. Allah akan memperkenankan permintaan-permintaan kita. Orang yang mana dia berputus asa pada diri dia, dia tak nak bertaubat pada Allah Taala, dia orang yang rugi. Kenapa dia? Karena bila dia mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi rugi atas muka bumi Allah Taala ini adalah orang yang ada sifat yang dinamakan ujub, iaitu memandang lekeh kepada diri orang lain dan merasa diri dia lebih tinggi daripada orang lain. Siapa yang dia rasa nampak orang dia pandang lekeh je, dia ada sifat ujub dalam diri dia. Kita ni hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dulu kita tak ada apa dia? Dulu kita tak ada SPM. Bila dah ada SPM, mula memandang lekeh, engkau tak payah cakap banyak lah. SPM pun tak ada. Nampak tak? Ujub lah, ujub. Dulu kita tak ada apa dia? Dulu kita tak ada jawatan. Bila kita ada jawatan, kau tak payah cakap lebih-lebih lah. Kau jawatan pun tak ada. Nampak tak? Ujub lah, ujub. Itu namanya ujub. Ujub ni apa dia? Dia merasa lebih daripada orang lain dan dia memandang rendah kepada orang lain. Ini sifat ujub. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana ustaz untuk mengubati sifat-sifat ujub ini? Kerana semua orang akan merasakan dia ni lebih. Allah akan jadikan semua orang ni ada kelebihan-kelebihan. Yang pandai menjahit, bangga dengan kelebihan menjahit dia. Saya di Meru ni, saya lah yang jahit paling cantik sekali. Orang lain semua teruk. Kamu nak apa dia? Kamu nak jahit dengan saya. Nampak tak? Yang pandai masak, kamu nak pergi makan kat warung saya. Warung saya yang paling sedap sekali. Nampak tak? Dia ujub terhadap apa dia? Terhadap kemampuan diri dia. Semua orang akan Allah Ta'ala bagi apa dia? Bagi rasa lebih daripada orang lain. Kenapa dia ada lebih ni? Kerana untuk saling melengkapi, kata Allah Ta'ala. Kita ni Allah Ta'ala bagi kelebihan ni untuk saling melengkapi. Yang ada duit banyak, infak kepada orang yang tak ada duit. Yang tak ada duit ni, apa dia? Apa yang dia boleh bantu lah? Ya? Ada tenaga, bantu tenaga. Maknanya apa dia? Kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong untuk ketaatan pada Allah Taala. Jangan apa dia? Jangan kita rasa kita ni tak ada nilai. Semua orang perlu rasa ada nilai untuk agama diri dia. Yang ada duit, infak duit dalam tabung misalnya. Yang tak ada duit ni, satu ahad tak buat apa kan? Kita pergi menyapu ke, bersihkan ke, siram bunga ke di tepi-tepi masjid ke. Buat apa dia? Apa jua sumbangan-sumbangan yang kita boleh buat. Dan setiap kelebihan-kelebihan itu hadirin sekalian, jangan kita rasa ujub. Itu dia. Kamu nak tahu tak bersih ni? Kadang-kadang kita sengaja je nak bawa orang pergi masjid. Jom pergi masjid. Nak buat apa? Jomlah. Rupa-rupa je dia nak tunjuk sejadah yang diwakafkan dekat masjid.
Nampak tak? Ujuk. Kamu nak tahu inilah, ini sejadah ni lah yang aku wakafkan. Oh ya ke? Itu je ke semata-mata nak bawa pergi sini? Yalah, nak tunjuk dah aku dah wakafkan ni. Oh yalah. Nampak hadirin sekalian. Jaga hati ni sangat penting. Kenapa dia? Kerana innamal a'malu binniyat. Setiap permulaan ibadah ni Allah tengok niat kita. Allah memandang hati-hati kita. Bukan banyaknya amal kita, tetapi bagaimana kualiti amal kita. Kalau kita buat ni untuk pandangan manusia, maka rugilah kita rugi. Besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata kepada kita, "Hei manusia, kamu pergi minta pahala kepada siapa yang kamu nak tunjuk dekat dunia." Nescaya kita takkan dapat. Rugi sajalah kita. Daripada dulu sampai sekarang, rupa-rupanya sedekah kita nak tunjuk pada orang. Rupa-rupanya amal ibadah kita nak tunjuk pada orang. Puasa kita nak tunjuk pada orang. Kita punya ibadah ni tunjuk pada orang. Rupanya penat saja yang kita dapat. Lalu kita menjadi orang-orang yang khasir. Orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Cara untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada sifat ujub ini, dengan kita merasakan bahawa semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rumah-rumah kita, harta-harta kita, tanah-tanah kita, segala kita ni adanya dua sifat saja. Yang pertama apa dia? Yang pertama kita ni PL kita kat dunia ni, yang pertama menumpang. Sedolah dia itu menumpang. Kemudian yang kedua meminjam. Itu dia meminjam. Ni jasad kita pinjam. Besok kita bila kita meninggal dunia ni, orang dah tak kata dah sipulan bin sipulan. Orang kata mayat. Ni mayat ni kita nak uruskan macam mana? Nak bagi tahu badan kita pinjam. Rumah-rumah kita pinjam. Anak-anak kita pinjam. Jadi bila kita pinjam ni, sedar diri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita akan pulangkan kepada Allah Ta'ala. Dan kita apa dia? Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Dan kita kena tanggung. Dan kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap yang Allah pinjamkan pada kita. Isteri kita, Allah akan tanya. Anak-anak kita, Allah akan tanya. Harta-harta kita, Allah akan tanya. Jenuhlah kalau kita kalau kita tak manfaatkan untuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan kita gunakan untuk untuk meninggi diri, untuk kagum terhadap diri kita. Sedangkan semua yang kita miliki hanya pinjaman-pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya cara kita nak